militan Islamic State terhadap keselamatan negara kepada semua lapisan rakyat, menyedari akan perlunya bekerjasama dengan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dalam semua usaha menangani ancaman kumpulan militan Islamic State, menyokong kerajaan melaksanakan dasar-dasar dan usaha-usaha yang diperkenalkan menangani ancaman kumpulan militan Islamic State, melulus dan merestui dasar-dasar dan usaha-usaha yang diperkenal oleh kerajaan untuk menangani ancaman kumpulan militan Islamic State dalam meluluskan kertas putih ke arah menangani ancaman kumpulan Islamic State. Dewan ini menyuruh semua lapisan rakyat Malaysia mempergiatkan usaha dan komitmen mereka untuk sama-sama menyokong kerajaan menangani ancaman berkenaan. Tuan Yang Dipertua, baru-baru ini negara kita dikejutkan dengan berita seorang rakyat Malaysia menjadi pengebom berani mati kumpulan militan Islamic State atau IS di Iraq. Ini merupakan kali pertama seorang rakyat Malaysia bertindak sedemikian. Dalam insiden ini, Ahmad Tarmimi Maliki telah merempuh ibu pejabat pasukan keselamatan Iraq di wilayah Anbar dengan sebuah SUV yang dimuatkan dengan bahan letupan. Akibat tindakan itu, seramai 25 orang anggota pasukan tentera elit Iraq telah terbunuh. Pada usia muda 26 tahun, Tarmimi sepatutnya membantu menyara keluarga, sebaliknya memilih untuk melakukan tindakan sia-sia dan bertentangan dengan ajaran Islam. Selain Tarmimi, 4 orang lagi rakyat Malaysia telah terbunuh di Syria pada tahun ini. Saya sedih dan bersimpati mengenangkan nasib mereka yang kehilangan ahli keluarga yang tersayang. Saya juga bimbang bilangan ini mungkin akan meningkat kerana seramai 39 orang rakyat Malaysia telah dikenal pasti sedang berada di Syria dan 40 lagi mungkin menerima nasib yang sama sekiranya pihak berkuasa tidak menahan mereka. 10 hari yang lalu, tanggal 16 November 2014, sekali lagi dunia digemparkan dengan penyembelihan hidup-hidup seorang lagi warga Amerika Syarikat, Peter Kasich, oleh IS, walaupun beliau telah memeluk Islam dan menukar nama kepada Abdul Rahman. Di Sydney, seorang remaja berusia 17 tahun, Abdullah Elmir, warga Australia, sanggup melarikan diri dari rumah dan memeranjatkan keluarga dan dunia apabila muncul dalam satu video lengkap bersenjata di kalangan kumpulan militan IS di Syria. Anak muda ini mencabar kerajaan Australia dan negara-negara pakatan untuk menyerang mereka. Dia juga secara angkuh menyatakan tidak akan berhenti berjuang selagi bendera IS tidak berkibar di Rumah Putih dan Istana Buckingham. Perubahan mendadak seorang remaja yang masih bersekolah tiba-tiba menjadi militan menunjukkan betapa kuat pujukan dan propaganda IS. Dalam kejadian lain pada bulan Mei 2014, Mehdi Nemouj, 29 tahun, yang pernah berada lebih setahun di Syria, bertindak sendirian melakukan serangan yang membunuh 4 orang awam di Belgium setelah terpengaruh dengan fahaman ekstrim IS. Sebenarnya umat Islam kini menghadapi cabaran getir dari satu kumpulan militan yang menyasarkan kita dan anak-anak kita supaya pergi berjihad ke Syria dan Iraq atas jalan Islam. Kita berada di satu persimpangan di mana kita harus berusaha dengan lebih gigih untuk menjaga agama, bangsa dan negara.
Saya yakin ramai rakyat Malaysia masih tidak mengetahui IS yang sebenar sehingga mereka mudah terpedaya dengan ideologi ekstrim kumpulan itu. Tuan Yang Dipertua, kertas putih ini bertujuan mendedahkan wajah sebenar IS yang bertopengkan Islam bagi mencapai cita-cita mereka untuk menubuhkan negara Islam mengikut acuannya. Modus operandi perjuangan mereka berakar umbi kepada Al-Qaeda dan mirip kumpulan militan Al-Qaeda telah diisytiharkan sebagai pertubuhan pengganas oleh masyarakat antarabangsa dan jumhur ulama-ulama arus perdana hari ini. Sebagaimana sifatnya kumpulan militan-militan yang lain, IS juga menyalah tafsirkan ajaran Islam, umpamanya dalam konsep jihad. IS beranggapan matlamat penubuhan negara Islam hanya dapat dicapai melalui apa yang dipanggil jihad peperangan. Sebenarnya ideologi Salafi jihadi yang diperjuangkan oleh kumpulan ini adalah berlandaskan ekstremisme dan keganasan yang bertentangan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jihad sebenar adalah membawa pengertian yang lebih besar dalam mencapai matlamat maqasid syariah, termasuk melindungi keselamatan negara, menjaga agama, akidah, nyawa, akal maruah atau keturunan dan harta benda. Kumpulan ini juga telah mengeksploitasi konsep hijrah yang sebenar. Sebaliknya, IS menyuruh umat Islam berhijrah ke Syria dan Iraq atas nama Islam, sedangkan muslihat mereka sebenar adalah untuk membantu kumpulan itu berperang bagi meluaskan kawasan penaklukan. Rakyat perlu menyedari bahawa peperangan ini hanya merupakan satu pertembungan politik dan konflik sektarian yang tiada kaitan dengan konsep jihad atau hijrah seperti yang diterima oleh jumhur ulama. IS cuba menangguk di air keruh dengan menggambarkan konflik ini sebagai peperangan akhir zaman, jalan pintas untuk mencapai agenda, cita-cita dan niat salah mereka. Pejuang asing seramai 15,000 orang yang berjuang untuk IS telah dipergunakan demi memenuhi agenda mereka. Penyelewengan ajaran Islam oleh IS juga semakin ketara apabila sewenang-wenang mengkafirkan orang Islam yang tidak sehaluan dengan pendiriannya dan menghalalkan pembunuhan mereka. Walhal ajaran Islam yang sebenar adalah berpegang teguh pada persaudaraan sesama Islam dan melindungi hak bukan Islam. Kita juga banyak mendengar tentang kekejaman IS sehinggakan wanita dan kanak-kanak juga tidak terlepas daripada menjadi mangsa. Mereka juga sesuka hati menjatuhkan hukuman bunuh ke atas sesiapa saja tanpa hak untuk membela diri. Insiden pembunuhan pada awal November 2014 yang melibatkan sejumlah 322 orang, termasuk 50 wanita dan kanak-kanak di Anbar, Iraq, juga menunjukkan mereka tidak teragak-agak membunuh penduduk sesama Sunni. Kekejaman IS makin tidak mengenal nilai kemanusiaan apabila sanggup menyembelih hidup-hidup rakyat Amerika Syarikat iaitu James Foley dan Stephen Sotloff serta rakyat Britain iaitu David Haines dan Alan Henning. Banyak lagi perbuatan tidak berperi kemanusiaan kumpulan ini, namun tidak sanggup saya katakan dalam Dewan yang mulia ini. Lagipun saya tidak boleh terfikir bagaimana seorang manusia sanggup menyembelih manusia lain yang tidak lagi dapat melawan. Lebih-lebih lagi apabila ibu-ibu mangsa sendiri merayu supaya anak-anak mereka tidak diapa-apakan. Lebih menghairankan lagi bagaimana kumpulan militan IS langsung tidak menunjukkan sedikit pun rasa kesal, sebaliknya berbangga mempamerkan tindakan ganas ini melalui media sosial.
Sudah tentu kita dapat bayangkan betapa hiba dan marahnya keluarga mangsa sehingga boleh menimbulkan kebencian yang amat sangat kepada agama Islam. Tuan Yang Dipertua, dunia Islam dan ulama-ulama antarabangsa mengutuk apa yang dilakukan oleh IS. Syekh Abdul Aziz Al-Sheikh, Mufti Arab Saudi, menganggap IS adalah musuh nombor satu dunia Islam, sementara deklarasi penubuhan negara Islam oleh IS adalah bertentangan dengan syariat Islam. Syekh Shawki Alam, Mufti Besar Mesir, pula melabelkan IS sebagai entiti pengganas yang menyalahi Islam dan peraturan-peraturan syariah serta mencemar imej agama Islam. Malaysia juga mempunyai pendirian jelas terhadap IS. Selain menyenaraikan IS sebagai kumpulan pengganas, Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan kali 106 baru-baru ini telah merumuskan penyertaan umat Islam negara ini dalam kumpulan militan IS di Iraq dan Syria adalah bertentangan dengan syarat dan kematian mereka tidak dikategorikan sebagai mati syahid. Ini berdasarkan hujah bahawa kumpulan ini memerangi dan membunuh sesama Islam. Saya merasakan bahawa sebagai sebuah negara yang turut mempelopori pendirian wasatiyah sebagaimana tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek, Malaysia mempunyai tanggungjawab untuk mendedahkan fahaman ekstrim IS adalah bertentangan dengan ajaran Islam dan perlembagaan negara. Sehubungan ini, Malaysia akan mempertingkatkan usaha menjelaskan jihad yang sebenar serta memperbetulkan persepsi Barat yang kerap mengaitkan Islam dengan keganasan. Tuan Yang Dipertua, melihat potensi ancaman daripada kumpulan ini, kita bimbang dan tidak dapat dinafikan kepulangan rakyat Malaysia dari kawasan konflik di Syria dan Iraq boleh meningkatkan lagi risiko keselamatan kepada negara. Lebih menakutkan lagi dengan pengalaman yang mereka ada, taktik peperangan yang mereka miliki, militan-militan ini berupaya melakukan aktiviti pengganasan serta secara bersendirian dengan izin Tuan Ibu Tua sebagai lone wolf. Dengan kepakaran, ketenteraan dan kemahiran membuat bom yang diperolehi di Syria, mereka berpotensi melancarkan serangan pada bila-bila masa sehingga boleh menyebabkan kehilangan nyawa dan kemusnahan yang besar kepada harta awam. Pada masa yang sama, kita berasa khawatir mereka akan mewujudkan semula sel-sel pengganas dan membentuk jaringan dengan kumpulan-kumpulan militan sedia ada dalam negara atau dan serantau. Umpamanya, mereka boleh membentuk jaringan dengan kumpulan Abu Sayyaf di Kepulauan Mindanao, selatan Filipina, yang telah melakukan sumpah taat setia kepada IS. Oleh kerana kawasan operasi kumpulan Abu Sayyaf ini amat hampir dengan pantai timur Sabah, ia akan meningkatkan risiko keselamatan di kawasan ini. Setakat ini terdapat 5 orang suspek Malaysia yang dipercayai masih bersembunyi di selatan Filipina. Sekiranya rangkaian IS berjaya wujud di Sabah, tidak mustahil ia akan merebak ke Sarawak sehingga menggugat keselamatan dan keharmonian pelbagai kaum di sana. Cabaran pada masalah ini amat besar kerana IS menggunakan media sosial untuk mengembangkan ideologinya bagi menarik sokongan masyarakat, khususnya menyasarkan generasi muda. Apatah lagi, IS turut menggunakan pelbagai bahasa asing dalam propaganda dan pujukan mereka, termasuk bahasa Indonesia yang dilihat sebagai satu strategi IS untuk menarik sokongan serta simpati penduduk Islam yang besar bilangannya di rantau Asia Tenggara. Dalam menghadapi ancaman ini, telah sampai masanya bagi kerajaan
mengambil langkah-langkah sewajarnya untuk mengekang pengaruh IS. Ini sejajar dengan tindakan negara-negara lain yang mana telah memperkenal dan memperkemaskan undang-undang anti pengganasan sebagai jalan utama menangani ancaman pengganasan. Sehubungan itu, Kertas Putih ini mencadangkan satu undang-undang baru yang sesuai digubal untuk membantras dan mengambil tindakan terhadap rakyat Malaysia yang terlibat dalam aktiviti militan dan kumpulan pengganas. Kerajaan bercadang membentang rang undang-undang ini pada sesi Parlimen akan datang. Selain daripada itu, Kertas Putih ini juga mencadangkan pemerkasaan undang-undang sedia ada seperti Akta Kesalahan Keselamatan, Langkah-Langkah Khas atau SOSMA, Akta Pencegahan Jenayah atau POKA dan Kanun Keseksaan khusus bagi menangani ancaman pengganasan dan militan. Tuan Yang Dipertua, dalam melihat konflik di Syria dan Iraq ini, pihak kerajaan menghormati keprihatinan rakyat Malaysia terhadap krisis kemanusiaan yang sedang berlaku di sana. Kerajaan juga berpegang pada prinsip kebebasan bersuara dan hak asasi manusia termasuk akses pada media sosial, namun adalah menjadi tanggungjawab semua untuk memastikan ia tidak mengancam keselamatan negara. Kerajaan sedar undang-undang sahaja tidak mencukupi untuk membendung ideologi IS. Saya amat berharap supaya mendapat sokongan daripada semua lapisan rakyat supaya tidak terpengaruh dengan fahaman sedemikian. Saya ingin menyeru semua rakyat Malaysia, terutama golongan belia dan ibu bapa, supaya menolak ideologi ekstrim yang boleh merosakkan masa depan kita semua. Keamanan dan keharmonian yang kita kecapi selama ini tidak ternilai dan harus terus dipelihara. Tuan Yang Dipertua, sebagai kesimpulan adalah diharapkan Kertas Putih ini dapat menjelaskan dengan lebih mendalam tentang IS dan ancamannya kepada keselamatan negara. Kerajaan mencadangkan pengubalan satu rang undang-undang khusus serta pemerkasaan akta-akta sedia ada. Selain daripada undang-undang, semua lapisan rakyat perlu bersama-sama kerajaan menolak sebarang ideologi ekstrim dan yakin bahawa konsep Wasatiyah adalah jalan terbaik untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan Malaysia sebagai negara berbilang kaum. Pada masa yang sama, Malaysia akan terus komited untuk bekerjasama dengan masyarakat antarabangsa menangani ancaman radikalisme, ekstremisme, pengganasan dan militan. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Masih ada penyokong.